A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada anak-anak ustazah, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak ustazah yang ustazah kasihi sekalian, hari ini ustazah akan ajar tajuk bagi unit yang kedua untuk topik mudahnya tajwid. Okey, sebelum ni kita dah belajar unit 1, hukum nun sakinah dan tanwin. Jadi, tajuk pada hari ini kita akan belajar unit 2, iaitu mim sakinah. Okey, jadi hari ini kita akan kenal satu lagi hukum tajwid selain daripada yang 5 dalam hukum nun sakinah dan tanwin ya. Kita akan belajar hukum kita akan belajar hukum mim sakinah. Okey. Okey, sebelum kita pergi kepada lebih jauh, ustazah nak terang apakah isi-isi penting yang patut kamu kuasai bagi tajuk mim sakinah ni. Okey. Pertama sekali, untuk tajuk mim sakinah, kamu kena faham pengertian. Okey. Ini adalah pengertian mim sakinah. Pengertian mim sakinah. Pengertian mim sakinah. Yang mana? Yang ini. Ya. Ni. Okey. Kemudian, kamu kena tahu hukum yang terdapat di bawah topik mim sakinah. Hukum yang terdapat di bawah topik mim sakinah ada 3. Ya. Pertama, idgham mislaini. Kedua, ikhfa syafawi. Okey, ni hukum yang kedua. Hukum mim sakinah yang ketiga ialah izhar syafawi. Okey, kemudian kamu kena kenal huruf-huruf yang terlibat. Okey, contoh idgham mislaini, mim sakinah bertemu mim berbaris. Okey, mim sakinah yang bertemu dengan mim berbaris, dia di bawah kategori idgham mislaini. Okey, kemudian mim sakinah yang bertemu dengan ba berbaris, dia di bawah kategori ikhfa syafawi. Okey, kemudian yang ketiga, mim sakinah yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain dari mim dan ba berbaris, dia di bawah kategori izhar syafawi. Okey, itu untuk hukum mim sakinah. Ada 3 dan kenal huruf-huruf hijaiyah yang terlibat. Okey, kemudian kita pergi kepada cara bacaan. Setiap hukum idgham mislaini, ikhfa syafawi, izhar syafawi ada hukum bacaannya, ada cara bacaannya yang tersendiri. Yang kamu mesti kenal. Macam mana nak kenal? Kamu boleh kenal dengan memahami maksud istilah. Okey? Okey, dan barulah pergi kepada contoh. Macam mana kita nak kenal contoh-contoh kalimah dalam Al-Quran yang mengandungi hukum-hukum mim sakinah. Okey, baiklah kelas. Jadi, ustazah pergi semula kepada nota kita ni. Kita baca semula daripada atas. Okey. Jadi, mula-mula mari kita pergi tengok ta'rif. Ta'rif mim sakinah. Ya, pengertian mim sakinah. Mim yang tidak berbaris sama ada baris atas, baris bawah atau hadapan. Okey, ni definisi lengkapnya. Mim yang tidak berbaris sama ada baris atas, baris bawah atau hadapan. Tapi andai kamu menulis pengertian mim sakinah sebagai mim mati yang tidak berbaris, masih lagi menjadi pengertian yang lengkap. Okey, kemudian kita pergi kepada jenis hukum yang pertama. Okey. Jenis hukum yang pertama, idgham mislaini, apabila mim sakinah bertemu dengan mim berbaris.
Okey, macam mana kita nak kenal? Kita memahami istilah. Di manakah clue ataupun key point istilah idgham mislain ni? Pada perkataan mislain. Apa maksud mislain? Misal. Apa maksud mislain? Misal. Apa maksud misal? Contoh, serupa. So, idgham mislain ni ialah apabila mim sakinah bertemu mim. Ya, mim dan mim. Misal, serupa. So, dia diistilahkan sebagai idgham mislaini. Okey, mari kita tengok cara bacaan idgham mislaini. Memasukkan bunyi mim ke dalam mim yang berbaris. Serentak dengung. Okey, Ustazah suka sebut perkataan serta ni. Kita ganti dengan perkataan serentak. Okey, memasukkan bunyi mim. Mim mati ya di sini ya. Sebab kita tengah cakap pasal mim sakinah. Okey, memasukkan bunyi mim ke dalam mim yang berbaris. Serentak dengung. Okey, contoh. Okey, mari kita tengok contoh. Di sini ada mim mati. Di sini jumpa mim. Nampak? Mim mati jumpa mim. Sebab tu dia digelar, diberi istilah mislaini. Misal, serupa, sama, seperti. Kan? Okey, tengok contoh yang kedua. Lahum mastata'tum min quwwah. Di sini ya. Mim mati jumpa mim. Idgham mislaini. Di sini, mim mati jumpa mim. Idgham mislaini. Macam tu cara nak ingat ya. Okey, cara bacaan. Ustazah bacakan. Lahum masala. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Lahum mastata'tum min quwwah. Okey, mim ni masuk dalam mim ni. Mim yang ini, mim mati masuk ke dalam mim yang berbaris ni. Jadi dia seolah-olah satu mim yang bertanda sabdu. Tapi mesti dengung. Kalau kamu tak dengung, tak cukup syarat jadi idgham mislaini. Jadi mesti kamu baca seolah-olah mim yang kedua ni telah telan mim mati. Dan mim tu jadi satu dan dibaca tebal. Ya, dibaca dengung. Lahum masala. Lahum mastata'tum min quwwah. Okey, itu contoh untuk idgham mislaini. Okey, sekarang mari kita pergi kepada jenis ataupun hukum mim sakinah yang kedua, iaitu ikhfa syafawi. Okey, ini adalah hukum mim sakinah yang kedua. Okey, ikhfa syafawi membawa maksud apabila mim mati jumpa huruf hijaiyah ba berbaris. Okey, mari kita tengok macam mana cara bacaan mim mati jumpa ba yang berbaris. Ialah dengan cara membunyikan bunyi mim beserta dengung. Membunyikan bunyi mim serentak dengung. Ustazah rasa ada sedikit kesilapan pada nota Ustazah ni. Ya. Menyembunyikan. Minta maaf ya, Ustazah betulkan di sini. Menyembunyikan. Okey. Nanti kamu betulkan ya. Betulkan istilah membunyikan ni dengan menyembunyikan. Ya, okey. Di manakah kata kuncinya? Di sini. Pada perkataan ikhfa. Ya, pada perkataan ikhfa. Okey, ikhfa membawa maksud sembunyi. Jadi sebenarnya apa yang kita nak lakukan pada mim sakinah yang bertemu dengan ba berbaris, kita sembunyikan bunyi mim ke dalam ba beserta dengung. Okey, menyembunyikan bunyi menyembunyikan bunyi mim serentak dengung. Jadi macam mana cara bacaannya? Dengarkan Ustazah baca ya. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Okey, kemudian contoh yang kedua. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Sekali lagi.
Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Okey, di manakah contoh mim sakinah bertemu ba di sini? Yang ini Mim sakinah jumpa ba. Mim ini disembunyikan. Kemudian mim bainahum bima. Mim di sini disembunyikan ke dalam ba, ya. Bainahum bima. Okey. Sembunyikan tu maksudnya kita tidak merapatkan bibir semasa nak gabungkan mim dengan ba. Okey, bacaan kita tu bila kita nak sebut nak masukkan mim ke dalam ba tu, kita kena sembunyikan mim tu dalam erti kata jangan rapatkan kedua-dua bibir. Bila kita rapat dia jadi mim sempurna kan? Kum bainahum. Dia tak boleh sempurna, dia kena sembunyikan. Itu yang dikatakan menyembunyikan mim ke dalam ba. Okey? Di manakah contoh mim sakinah? Bertemu ba bagi contoh yang pertama ni. Ya, tarmihim bihijarah ni. Yang ni ya. Mim sakinah bertemu ba. Yang ni di situ ada huruf ba. Ya. Okey, kemudian kita pergi kepada hukum yang ketiga iaitu hukum mim sakinah yang ketiga. Izhar syafawi. Okey, mari kita tengok izhar syafawi. Izhar syafawi ialah mim sakinah yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba. Okey? Mim, ba dah ada hukum sendiri. So, baki huruf yang lain tu hamzah, ta, sa, dad, ta, za, ghain, kaf. Itu semua berada di bawah hukum izhar syafawi. Okey, macam mana nak kenal izhar syafawi? Cara bacaannya, kenallah dengan istilahnya. Apa maksud izhar? Zahir. Apa maksud zahir? Jelas. Jadi, apakah cara bacaan mim sakinah? Disebut dengan jelas tanpa dengung. Okey, bunyi mim mati disebut dengan jelas tanpa dengung. Matikan dengan sempurna. Sebab dia adalah izhar syafawi. Okey? Jadi kita tengok contoh di manakah mim sakinah jumpa huruf izhar. Di sini mim mati jumpa sin, ya. Solatihim sahun. Macam mana kita nak jelaskan bunyi mim sakinah yang sempurna? Kita rapatkan kedua-dua bibir, ya. Sempurnakan bunyi mim. Solatihim sahun. Bibir mesti rapat. Kedua-dua bibir mesti dirapatkan. Okey, tengok contoh yang kedua. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Di mana? Di mana hukum mim sakinah di sini? Di sini. Mim sakinah jumpa nun yang berbaris. Okey? وَيَمْنَعُونَ. وَيَمْنَا. Jelaskan mim sakinah dan sebut huruf selepasnya dengan kemas. Ya, itulah dia hukum mim sakinah yang kita dah sentuh ke tiga-tiganya. Ya, jadi Ustazah ulang lagi sekali secara overallnya kita mesti ingat pengertian mim sakinah. Kemudian ada berapakah hukum mim sakinah? Apakah hukum-hukumnya? Idgham mislaini, ifat syafawi, izhar syafawi. Dan kita kenal huruf apakah yang terlibat untuk membentuk hukum-hukum ini. Kemudian mesti tahu cara bacaan bagi setiap hukum. Ya, cara bacaan idgham mislaini memasukkan bunyi mim ke dalam mim yang berbaris serentak dengung. Cara bacaan ifat syafawi membunyikan bunyi mim menyembunyikan bunyi mim serentak dengung. Dan cara bacaan izhar syafawi, bunyi mim mati disebut dengan jelas tanpa dengung. Okey, dan contoh kamu boleh cari mim sakinah yang terdapat dalam Al-Quran, tengok huruf selepasnya dan kamu nilai. Kenal pasti sendiri. Apakah hukum yang berlaku pada kalimah mim sakinah yang kamu jumpa tu. Okey? Okey, Ustazah dah selesai menerangkan tajuk mim sakinah, iaitu tajuk unit 2 bagi mudahnya tajwid dan juga merupakan tajuk yang terakhir untuk tajuk mudahnya tajwid. Jadi selepas daripada tajuk ini kita akan selesai untuk tajuk yang
4 dalam bidang Al-Quran. Selepas ni kita akan masuk kepada bidang yang lain pula. Okey, sekian dulu dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ulang kaji apa yang kita dah belajar dan siapkan tugasan Ustazah ya. Okey, Ustazah undur diri dahulu.